Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 4 Sayyidina Ali Kafah Integrasi Uswatun Hasanah. Ustaz doakan semua anak murid Ustaz dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita beri kesempatan bersama dengan Ustaz untuk kelas PDPR, tetapi bukan untuk subjek bahasa Arab, bukan untuk subjek sirah. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari subjek akhlak darjah 4. Okey? Baik. Ustaz minta semua murid keluarkan buku teks akhlak darjah 4. Macam di tangan Ustaz ni lah. Buku teks akhlak darjah 4. Kita akan mempelajari tajuk tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey? Buka muka surat yang kedua. Okey, kita lihat apakah pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Tolong menolong pada perkara kebaikan. Apa pengertian dia? InsyaAllah kita akan baca sama-sama dan Ustaz akan huraikan apakah yang diartikan tolong menolong pada perkara kebaikan. Baik, jom kita baca sama-sama ya. Okey, muka surat 2 Muka surat 2 atas sekali. Okey, pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Baik. Kita baca sama-sama. Apakah arti tolong menolong pada perkara kebaikan? Tolong menolong ialah saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kena saling membantu antara satu sama lain. Contohnya, Ustaz tolong awak. Hari yang berikutnya, awak tolong Ustaz pula. Ataupun awak bantu jiran awak. Satu hari nanti, jiran awak pula bantu awak. Itu maksud tolong menolong. Okey? Dalam perkara kebaikan, tapi kebaikan tu untuk siapa? Dia kata, dalam perkara kebaikan untuk diri kita tolong orang itu, tetapi kena pastikan kita tolong tu akan satu hari nanti membawa kebaikan pada diri kita. Okey, macam mana contoh kalau kita tolong orang tetapi tak membawa kebaikan pada diri kita? Contohnya kita tolong, okey, ni contoh je kan. Ada seorang lelaki, dia pergi mencuri kan? Pergi mencuri, kemudian dia lari, awak pun jumpa pencuri tu tengah jalan, awak tanya, buat apa? Dia pun cakap, saya ni baru curi duit ni. Boleh tak awak tolong simpankan? Takut kalau saya simpan nanti orang tahu pula saya mencuri. Awak pun, oh ya ke awak mencuri? Ni contoh Awak pun simpanlah duit tu, tolong simpan duit yang dicuri tadi. Tiba-tiba satu hari datang polis dekat rumah awak. Polis tanya, kami ada tangkap pencuri sebelum ni, tetapi dekat pencuri tu tak ada duit yang dicuri. Pencuri tu kata duit tu disimpan oleh awak. Awak berkata, betul, saya yang simpan duit yang dicuri oleh lelaki tersebut. Dengan awak sekali kena tangkap. Itu contoh lah. Kena tolong, pastikan kita tolong orang itu. Perkara yang kita tolong tu membawa kebaikan pada kita. Jangan bawa keburukan pula. Macam tadi lah Ustaz bagi contoh kan. Dia pergi simpan pula duit tu, duit curi. Orang yang mencuri tu takut kena tangkap polis, ada bahan bukti, dia bagi kat awak, awak pun pergi ambil duit curi tu, awak pula simpan. Dia kena tangkap, awak sekali kena tangkap sebab bersubahat. Tolong si pencuri simpan duit yang dia curi. Ada tak kebaikan pada diri kita? Tak ada kebaikan. Kalau dalam Islam, kalau kita nak tolong seorang itu, pastikan kita tolong dia, pertolongan kita itu juga membawa kebaikan pada diri kita. Dia dapat kebaikan sebab kita tolong, kita juga satu hari nanti dapat kebaikan itu. Ustaz bagi contoh mudah kan. Supaya senang awak faham macam mana Ustaz tolong tapi bawa kebaikan pada diri kita. Itu Ustaz bagi contoh mudah kan. Okey, seterusnya dia kata untuk agama, kita tolong itu pastikan membawa kepada kebaikan untuk agama kita. Contoh, kita tolong bersihkan kawasan masjid kan. Bila masjid bersih, orang tengok, masjid ni bersih lah, bagus lah, tandas dia bersih. Kena datang selalu lah masjid ni bersih. Ada juga masjid yang tandasnya kotor kan. Jadi bila awak bersihkan tandas masjid tu, menarik minat orang. Masjid ni tandas dia bersih ni, boleh jemaah dekat masjid ni solat ramai-ramai, bersih tandas dia. Ataupun kawasan masjid ni bersih lah. Okey, faham kan? Maksudnya untuk agama. Okey, dan yang terakhir untuk masyarakat. Okey, kita tolong menolong itu mesti membawa kebaikan untuk masyarakat orang ramai, orang di sekeliling kita. Okey, jangan tolong menolong pada perkara keburukan. Macam contoh yang Ustaz bagi tadi. Ustaz bagi contoh mudah saja. Itu maksud tolong menolong. Dalam Islam, tolong menolong yang pertama,
mesti membawa kepada kebaikan untuk diri kita. Yang kedua, tolong menolong itu mesti membawa kebaikan untuk agama kita. Macam contoh tadi Ustaz katalah, pergi bersihkan masjid kan. Okey, bersihkan tandas masjid, itu tolong menolong kan. Okey, yang ketiga, untuk kebaikan untuk masyarakat. Lalu naik basikal, tengok-tengok dekat tengah jalan ada dahan pokok tumbang kan. Awak pun dengan kawan-kawan awak angkat. Okey. Tolong kan, tolong ramai-ramai angkat kayu yang jatuh di tengah jalan. Jadi memudahkan masyarakat untuk lalu jalan tu selepas bila awak dah ubahkan apa? Ubahkan pokok ataupun dahan pokok yang tumbang tadi. Itu salah satu contoh tolong menolong. Baik. Kalau ditanya pada kita orang Islam kena buat kebaikan. Siapa yang suruh orang Islam buat kebaikan? Tentu kita jawab Allah lah. Allah yang suruh orang Islam buat kebaikan. Kita orang Islam kena buat kebaikan. Nanti orang akan tanya, apa bukti Allah Ta'ala suruh kita orang Islam buat kebaikan, tolong menolong? Kan? Salah satu kebaikan apa? Tolong menolong dia lah. Okey, cuba awak lihat. Masih ni muka surat 2. Dia tulis dekat situ, dalil tolong menolong. Ni dalil. Maksud dalil ini ialah hujah ataupun bukti tolong menolong. Kenapa kita orang Islam ni kena buat kebaikan? Okey, kalau orang ni, siapa suruh awak buat kebaikan? Orang Islam. Allah. Apa bukti Allah Ta'ala suruh orang Islam buat kebaikan? Okey, baik. Bukti dia ada di dalam muka surat 2. Cuba awak lihat dalil tolong menolong. Dia akan beri kat sini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni siapa yang turunkan? Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada manusia. Jadi ayat Al-Quran ini bukan ayat rekaan. Memang Allah Ta'ala sendiri yang berfirman melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Kalau ditanya mengapa kita kena buat baik? Sebab Allah suruh. Apa buktinya? Buktinya di muka surat 2, dalil tolong menolong. Okey, bukti yang kita kena buat baik ni. Okey, tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Surah Al-Maidah, kalau dalam Al-Quran awak cari nama surah Al-Maidah ayat yang kedua. Apa maksud dalam bahasa Melayunya? Ini ayat Al-Quran ni, surah Al-Maidah ni, Allah Ta'ala sendiri yang sampaikan melalui malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Sebab apa kita kena buat baik? Allah suruh. Apa bukti dia? Ni surahnya Ustaz baca tadi, surah Al-Maidah ayat yang kedua. Okey, maksud dia apa? Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Allah Ta'ala kata kita ni kena buat baik. Kita kena tolong menolong pada perkara kebaikan. Jangan tolong menolong pada perkara keburukan. Tolong orang buat jahat, tolong suruh apa? Tolong kawan. Tengok kawan tu tengok dalam kelas mencurigakan. Tanya kawan tu, awak buat apa? Aku tengah sorok pensel box kawan ni. Awak pun ajulah, aku pun nak sorok jugalah. Tak boleh. Itu salah satu contoh tolong menolong pada perkara keburukan. Tolong, tapi tolong buat benda jahat tak boleh. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, pastikan kita tolong itu, pertolongan itu membawa kebaikan. Dalam pengertian tadi, pada diri kita, pada masyarakat dan juga pada agama. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama dapat mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan tolong menolong pada perkara kebaikan, dan apakah dalil, apakah bukti yang kita orang Islam ini kena buat kebaikan. Buktinya melalui surah Al-Maidah tadi. Okey, sekian daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang. Cukup sekadar hari ini kita dapat mengetahui apakah pengertian tolong menolong dan dalil. Okey, dalil tolong menolong. Daripada mana? Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Jadi Ustaz minta selepas ini awak semak balik di buku teks muka surat 2, dan Ustaz hendak awak buat buku aktiviti akhlak darjah 4, buku aktiviti ataupun buku latihan darjah 4 awak buat di muka surat pertama. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Awak lihat, awak baca kembali bila dah dengar video Ustaz ni, awak ulang kaji balik
buku teks muka surat 2. Bila dah baca, dah ulang kaji, awak jawab latihan di dalam buku aktiviti akhlak darjah 4 muka surat yang pertama. Baik, Ustaz doakan semoga awak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab soalan di dalam buku aktiviti muka surat yang pertama. Tetapi dengan syarat ulang kaji dulu muka surat yang kedua yang Ustaz bacakan tadi supaya awak faham, insya-Allah. Baik, sekian daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.